Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam ini merupakan kelas tambahan kita bagi kita membincangkan seterusnya 3 lagi surah yang berada pada juzuk yang ke-27, iaitu Suratul Rahman, Surah Al-Waqi'ah dan Surah Al-Hadid. Surah Ar-Rahman, kita semua sedia maklum tentang tujuan bagi Suratul Rahman. Surah Ar-Rahman diulang sebanyak 30 kali ayat yang Allah mengajak kita supaya bersyukur kepada Allah, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban, cerita tentang nikmat. Oleh kerana itu, surah Ar-Rahman ini merupakan surah yang Allah nak menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat ini dia bersesuaian dengan nama Allah itu Ar-Rahman. Tetapi nikmat itu bukanlah nikmat yang Allah hanya beri kepada manusia, tetapi juga Allah kurniakan kepada jin di dunia dan juga di hari akhirat. 78 ayat bagi surah Ar-Rahman, Allah mengulang-ulang tentang kewajipan mensyukuri di atas nikmat yang Allah telah pun kurniakan kepada kita di dunia dan juga nanti nikmat yang akan ada sampai ke hari akhirat. Kita terus pergi kepada pembukaan bagi surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dia. Dibuka Suratul Rahman ini, kita sedia maklum, disebutkan nama Allah yang mulia, iaitu nama Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman ini, ia berada pada ayat yang pertama. Jadi saya tak perlu nak ulaskan dengan lebih lanjut apakah makna Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang luas, yang menyeluruh kepada semua makhluknya. Jadi Allah memulakan menyebutkan namanya dan sifatnya Ar-Rahman pada permulaan. Okey, cuba kita lihat kepada penutup. Okey, tengok pada ayat pertama, kita sudah maklum Ar-Rahman. Okey, kita tengok kepada penutup. Okey. Penutup Suratul Rahman, kita lihat pada ayat yang terakhir sekali Suratul Rahman, iaitu ayat nombor 78. Jadi kalau kita tengok pada ayat 78, Allah menutup surah Rahman ni dengan menyebutkan namanya yang mulia. Okey, nama apa? Jadi kita kena tengoklah ayat 78. Jadi kita akan dapati ayat 78 ini dia bersangkut paut dengan
rahmat Allah. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Nama Allah yang dzil jalali wal ikram. Dia tak ada pisahkan. Dia digabung sekali. Dzul jalali wal ikram. Maha suci nama Rabb kamu yang merupakan dzil jalal, yang memiliki keagungan, wal ikram, yang memiliki kemuliaan. Jadi kesimpulan dia, dibuka surah Rahman dengan nama Allah Ar-Rahman yang menunjukkan rahmat Allah yang terlalu luas, dan ditutup surah Rahman ini dengan nama Allah Al-Husna, iaitu Dzul Jalali wal Ikram. Pemilik keagungan. Allah ni agung. Di dunia manusia mengagungkan Allah, di hari akhirat Allah juga akan diagungkan. Jadi itu adalah pada sudut pertama, pembuka dan penutup. Okay. Jadi kalau nak tahu maklumat lanjut, nak tahu segmen ataupun bahagian pecahan ayat-ayat mengikut segmen, maka tuan-tuan kena rujuk balik nota sinopsis juzuk yang ke-27, ataupun kalau nak lebih jelas tentang nama Ar-Rahman itu, maka tuan-tuan digalakkan untuk merujuk semula nota pada nama dan tema bagi surah Ar-Rahman. Kita terus kepada bentuk yang kedua pembuka surah Ar-Rahman. Okay. Kita lihat pada ayat yang ketiga. Okay. Pada ayat ketiga surah Ar-Rahman. Okay. Siapa-siapa yang ada Quran terjemahan, dia memang sedang membaca Al-Quran, Quran ada di tangannya, di hadapannya, ataupun tetap boleh ambil Quran, tetap boleh rujuk surah Rahman ni yang berada pada muka surat 531, halaman yang pertama. Jadi kalau kita perhatikan ayat yang ketiga surah Ar-Rahman, Allah menyebut tentang penciptaan manusia. Okay, tengok ayat 3. Khalaqal insan. Dia telah menciptakan manusia. Jadi permulaannya cerita tentang Allah telah menciptakan manusia. Okay, cuba kita tengok pada penutup dia. Jadi kalau kita lihat kepada penutup, okay, penutup pada surah Rahman ni kita ambil pada dua pecahan. Okay, yang pertama kita tengok dulu ayat nombor 41. Okay, jadi kalau kita tengok dekat penutup ni dia berkaitan dengan apa? Kalau pembukaan cerita tentang kewujudan manusia, Allah yang telah ciptakan. Tapi dekat penutup Allah menyebut tentang pengakhiran manusia. Nampak tak perkaitannya dengan jelas? Okay. Pada surah Rahman Allah menyebut asalnya manusia tidak ada, Allah ciptakan. Tapi pada penutup Allah memberitahu nanti manusia itu juga dia juga tidak akan ada semula. Pengakhiran manusia. Jadi untuk mengetahui pengakhiran manusia ini, kita kena pengakhiran manusia ini, maka kita tengok pada kumpulan ayat 41 dan kumpulan ayat 76. Kalau saya sebut kumpulan ayat tu, maksudnya bukanlah ayat 41 saja, tapi kita boleh lihat permulaan 41 dan kita lihat permulaan pada ayat nombor 76. Kan Allah menceritakan ke mana manusia ni pergi, akhir dia. Kalau permulaan tadi manusia ni dihantar ke muka bumi, berada di muka bumi. Tapi dekat penutupan surah Ar-Rahman, ke mana akhirnya, destinasi manusia ni? Okay, kita tengok pada ayat nombor 41. Jadi kalau kita baca ayat nombor 41, ayat 41 ni Allah menyebut tentang
manusia yang pertama, akhir destinasinya adalah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Macam mana cara dimasukkan neraka? Ditarik ubun dan kakinya. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Okey, ada ulama tafsir mentafsirkan ditarik ubun dan kakinya maksudnya dilipat dia untuk dihumban ke dalam api neraka. Jadi dekat penutup ni, dekat ayat 41 ni, Allah menyebut tentang destinasi akhir manusia ni, dia memilih untuk ke mana. Okey, ini untuk ayat 41. Jadi tuan-tuan kena baca lanjutan selepas ayat 41 tu. Kalau kita tengok ayat nombor 76, ada manusia dia pilih destinasinya untuk dia dapat kenikmatan. Dia nak dapat kesenangan, bahagia dia nanti pada akhir hidupnya, maka Allah menyebut tentang golongan yang masuk syurga. Kalau tadi tu dia terpaksa lipat ubun-ubunnya dan kakinya untuk dicampak masuk api neraka. Tapi yang kali ini dia dapat kebahagiaan. Maka contoh dia, kita ambillah ayat 76. Daripada 78 ayat. Allah mengatakan ada manusia ni muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang berwarna hijau dan permaidani yang indah. Kita dapati ada dua jenis manusia tu. Ada yang memilih destinasi untuk dicampak masuk api neraka. Ada manusia memilih destinasinya untuk dia dapat kebahagiaan di hari akhirat. Jadi itulah pada pembukaan dan penutupan bagi surah Ar-Rahman. Kita lihat hanya pada dua bentuk saja. Okay. Jadi kalau nak tahu keseluruhan ayat, maka kena melalui modul tadabbur daripada ayat pertama sehinggalah pada ayat nombor 78. Itu untuk surah Ar-Rahman. Okay. Jadi kita pergi kepada suratul Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah, kita pun sudah sedia maklum tentang isi kandungan bagi suratul Waqi'ah, yang suratul Waqi'ah mengandungi 96 ayat. Lebih banyak ayatnya daripada suratul Rahman. Okay. Suratul Waqi'ah ini 96 ayat. Objektif dia apa? Jadi kalau kita baca dekat tujuan suratul Waqi'ah, Allah Ta'ala nak menerangkan kiamat itu dia pasti datang. Kalau dia datang, tak ada siapa boleh menolak kedatangan hari kiamat. Itulah maklumat seberingkas bagi tujuan suratul Al-Waqi'ah. Jadi kalau nak tahu makna Al-Waqi'ah itu apa, maka kena rujuk pada modul nama dan tema bagi suratul Waqi'ah. Jadi kalau nak tahu pembahagian kumpulan-kumpulan ayat dalam suratul Waqi'ah, maka kenalah rujuk kepada nota sinopsis juzuk yang ke-27 bagi suratul Al-Waqi'ah. Kerana malam ni kita bukan nak bincang segmen ataupun pembahagian kumpulan-kumpulan ayat dalam suratul Waqi'ah, tetapi kita hanya ingin melihat kepada pembuka dan penutup bagi suratul Waqi'ah. Jadi kita tengok kepada pembuka. Jadi waktu kita baca pada pembuka suratul Waqi'ah, kita akan mendapati Allah menyebut tentang akhirnya dunia. Kalau tadi kalau suratul Rahman cerita tentang manusia awal dan akhir. Tapi dekat suratul Waqi'ah ni Allah mengatakan, Allah membuka suratul Waqi'ah ini dengan menceritakan dunia ni dia akan berakhir. Buatlah apa kat dunia ni? Nak jadi apa dekat dunia ni?
Nak tamak ke, nak zuhud ke, buatlah dekat dunia ni. Tapi dia akan berakhir, kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Kenapa dunia ni perlu berakhir? Kerana adanya hari yang sebenar-benarnya, itu hari kiamat. Jadi nak sampai kiamat, kena dunia ni berakhir terlebih dahulu. Jadi kita lihatlah ayat 4 sampailah ayat yang ke-6. Tajuknya tentang berakhirnya dunia. Jadi sepatutnya orang baca surah Al-Waqi'ah ni, dia dah boleh nampak dah. Kan? Permulaan saja Allah dah sebut dunia ni akan berakhir. Okay, kita lihat ayat 4 hingga ayat 6. Okay. Macam mana dunia ni dia berakhir? Maka Allah menyebut tentang bumi ini akan digoncangkan. Idza rusyatil ardu rajja. Bumi ini dia akan digoncang dengan sangat kuat. Lebih daripada gempa bumi yang pernah berlaku di dunia ini. Okay. Kemudian apa lagi yang jadi? Wa bussatil jibalu bassa. Lepas tu gunung ganang pula Allah akan hancurkan. Kerana gunung ganang ni menjadi pasak kepada bumi. Maka gunung ganang tu hancurnya bentuknya macam mana? Fakanat haba'am mumbatha. Dia menjadi debu yang berterbangan. Lepas tu kena bacalah ayat-ayat yang lain lah. Okay, tapi di sini pada pembukaan Allah menerangkan kepada kita dunia itu akan berakhir. Beza kan, kalau kita belajar pembuka, kita dapat, terus kita masuk kepada tajuk dia. Sedangkan Al-Waqi'ah tu cerita pasal hari kiamat. Tapi dekat pembukaan Allah dah bagi tahu kat kita, dunia akan berakhir. Kita belum lagi membaca keseluruhan, tapi dekat pembukaan tu kita dah nampak dah hala tuju ke mana Tuhan nak didik kita, apa yang perlu kita buat pada suratul Al-Waqi'ah. Cuba kita tengok kepada penutup. Penutup. Kalau kita baca pada penutup, Allah menyebut tentang kalau dunia ni berakhir, manusia juga akan berakhir. Berakhir apa? Mati. Dunia ni ada ajal dia, tempoh hayat dia. Manusia pun ada ajalnya. Jadi kita letakkan dekat penutup surah Al-Waqi'ah ni cerita tentang pengakhiran manusia. Dunia ni masih ada kerana Allah memang buat untuk manusia. Tapi nak buat apa dekat dunia tu? Patah balik suratul Fatihah, ambil balik suratul Baqarah. Okey. Jadi dunia ni akan manusia ni akan berakhir. Okey, tapi berakhirnya manusia ni macam mana? Maksudnya matilah. Macam mana manusia itu dia tutup? Maksudnya cara dia berakhir tu macam mana? Kalau Allah kata dunia ni berakhir macam mana? Seperti bumi akan dikoncangkan. Lepas tu gunung ganang dihancurkan seperti debu yang berterbangan. Macam itulah juga Allah cerita bagaimana manusia ni hujung akhir dia tu macam mana tentang mati ni diceritakan apa yang berlaku kepada mereka. Jadi kita kena tengok ayat 88 sampai 94. Jadi kalau kita baca dekat ayat nombor 88 dengan ayat nombor 89, ini Allah cerita tentang jenis manusia yang pertama, akhir hidup dia macam mana. Dia ini akan dapat farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Ini adalah kumpulan manusia yang pertama Allah Ta'ala akhirkan hidup dia, iaitu mati dia dalam keadaan dia mendapat rauhun, raihan wa jannatun na'im. Kumpulan manusia yang kedua, akhir hidup dia tu, dia adalah golongan kanan, maka akhir hidup dia
dia termasuk dalam orang yang selamat dia. Fassalamul, selamat dia. Okey. Ada manusia yang ketiga. Manusia ketiga akhir hidup dia. Dia di kalangan, dia menjadi orang-orang yang mendustakan al-mukadzibin dan orang-orang yang sesat. Okay. Mereka ni akhir hidup dia bagaimana? Fanuzulum min hamim. Maka dia akan disambut dengan air hamim, iaitu air yang panas. Lepas tu kita kena baca lah ayat nombor 94. Dekat danutan ni saya tak buat ayat 94. Dekat sini. Fanuzulu min hamim wa tasliyatu jahim. Jadi kita dapati penutup. Sebab surah Al-Waqi'ah ni dia ada 96 ayat. Tapi ni dah ayat dekat hujung juga. Sebab dia dah masuk sampai ayat nombor 94. Maknanya ayat dah sampai ayat ketiga terakhir. Jadi dekat surah Al-Waqi'ah ini, bezakan cara kita memahami 96 ayat. Kalau kita baca dekat pembuka, dunia berakhir. So kalau dunia berakhir, kita pun akan berakhir. Jadi kalau kita berakhir, kita nak akhir pengakhiran hidup kita tu, kan, nak pergi kepada kehidupan yang abadi. Macam mana kita nak pilih dia? Kalau kita nak dapat rauqun wa raihan wa jannatun naim, kenalah jadi golongan al-muqarrabin. Tapi kalau kita nak memilih kita kumpulan yang termasuk yang selamat saja, maka pilihlah golongan ashabul yamin. Begitulah seterusnya maklumat bagi suratul Al-Waqi'ah. Berbeza sangat kalau orang hanya membaca Al-Waqi'ah kerana nak murah rezeki lah sebagainya. Tapi sedangkan tak ada kaitan pun apa yang ingin Allah terangkan. Okey, mari kita lihat pada surah yang terakhir sekali, iaitu surah Al-Hadid. Surah yang terakhir berada pada juzuk yang ke-27. Okay, kita tengok surah Al-Hadid. Ini surah tentang besi. Okay, surah Al-Hadid merupakan surah yang mengandungi 29 ayat. Kalau Al-Waqi'ah 96 ayat, ini 29 ayat. Okay. Surah Al-Hadid, surah besi ini, tujuan dia apa? Allah nak bimbing kita untuk apa? Okay, surah Al-Hadid, surah yang Allah nak membimbing kita supaya kita tolonglah agama Allah. Dari sudut apa? Dari sudut menginfakkan harta dan juga berjihad. Kerana Islam ni kalau dia nak menang, Islam ni kalau nak tinggi, maka kena ada pengorbanan daripada penganut-penganutnya. Jadi waktu kita tahu kan pada zaman turunnya ayat-ayat Al-Quran, Islam sedang berkembang. Kemudian surah Al-Hadid ni pula surah yang turun selepas hijrah. Dia panggil surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Kalau surah Madaniyah, maknanya surah yang turun selepas hijrah. Dan kita sedang maklum, kalau Nabi berada di Madinah lah, Nabi perlu mentadbir bumi Madinah. Kemudian Nabi menghadapi banyak siri-siri peperangan. Kita dah belajar dah sebelum ni, perang yang paling awal dekat surah Al-Anfal, perang Badar. Perang yang terakhir kita jumpa dekat surah Taubah, perang Tabuk. Jadi perang ni penting supaya Islam ni dapat diteruskan. Tapi kalau nak menang,
maka kita perlu mengorbankan pada nyawa, pada jiwa dan juga pada harta. Itulah yang Allah nak nyatakan tentang tujuan bagi surah Al-Hadid. Apa berkaitan besi dengan tujuan surah? Kita kenalah kembali merujuk kepada nota, modul, nama dan tema bagi surah Al-Hadid. Okay. Jangan tinggal maklumat tu. Okay. Kena dirujuk kembali. Apa berkaitan besi dengan tujuan surah? Saya tak nak bagi jawapan dia, kita cari jawapan dia. Kerja rumah bagi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kalau ada nota yang telah diberikan, print siap-siap, nota sinopsis satu folder, nota untuk nama dan tema surah satu folder. Simpan dia. Nanti saya bagikan nota keseluruhan bagi pembuka dan penutup, buat satu folder. Nanti senang. Waktu kita nak baca balik Quran, kita buka balik nota sinopsis, kita buka balik nota pada nama dan tema surah, buka balik nota pada pembuka dan penutup. Tapi tak lengkap lagi, ada satu lagi nota, satu lagi modul. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Okey. Jadi kita tengok pembuka dan penutup bagi surah Al-Hadid. Okey. Surah Al-Hadid ni kita tak ambil banyak pembuka dan penutupnya, kita lihat dua sudut saja. Okay. Sudut yang pertama, Allah memulakan bagi surah Al-Hadid ni menerangkan tentang seluas mana kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Kita nak kata luas ni mudah je. Orang akan guna, Allah akan guna apa? Langit dan bumi. Sebab apa? Langit ni kan luas. Bumi ni luas. Jadi kalau kita nak kata sesuatu tu luas kan, kita selalu kita guna ala luas macam langit, luas macam bumi. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya telah menggunakan pendekatan ni nak menerangkan luasnya kuasa pemerintahan Allah. Allah kata seluas apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua orang faham. Kalau nak guna luas, dia akan guna langit dan bumi. Jadi itulah yang Allah memulakan pada suratul Al-Hadid. Kita tengok pada ayat yang kedua sampailah kepada ayat yang kelima. Okay. Kita tengok ayat dia supaya lebih jelas. Okay. Kalau tuan-tuan ada Quran, nak tengok Quran terjemahan, boleh buka terus. Buka surat 537. Penghalaman pertama bagi surah Al-Hadid. Tengok Allah kata apa. Lahu mulkus samawati. Ayat yang kedua sampai dan ayat kelima. Okay, Allah kata lahu mulkus samawati wal ardi. Allah kata dialah yang memiliki mulku, kuasa pemerintahan langit dan bumi. Kuasa pemerintahan langit, bukan langit saja, maknanya langit-langit, 7 lapisan langit dan juga bumi. Kuasa Allah, kerajaan Allah. Okey. Allah jugalah yang menghidupkan, mematikan. Dia berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi kita nak bincang tentang seluas mana kerajaan Allah, pemerintahan Allah, langit dan bumi. Okay. Kemudian kita tengok penutup dia. Lepas tu sekejap lagi saya akan kaitkan dengan tujuan surah. Apa kaitan dengan Al-Hadid? Okey. Kita tengok kepada penutup. Waktu kita baca dekat penutup, kita ambil lah, ada satu lagi, maafkan saya. Ada satu lagi ayat pembuka dia, kita ambil lah ayat nombor 5. Okay, ayat nombor 5, kita akan jumpa Allah mengulangi, lahu mulkus samawati wal ardi. Dialah yang memiliki kuasa pemerintah langit dan bumi. Okey, kita dah dapat nampak jelas pada pembukaan. Okey, mari kita lihat pada penutupan. Kita ambil ayat akhir sekali, ayat terakhir bagi surah Al-Hadid, iaitu ayat nombor 29, muka surat 541 di dalam Quran. Allah mengulangi tentang
Dia Allah ulang isu tentang pemerintahan dia, tapi dekat sini penutup Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah ni ada banyak kurniaan yang dia nak bagi. Kalau macam raja, dia boleh bagi kurniaan apa? Dia boleh bagi bantuan ke, dia boleh bagi pangkat-pangkat bakti ke, kesejahteraan lah. Sebab dia saja yang ada hak nak bagikan kurniaan. Tapi itu pun terbatas. Betul tak? Dia tak boleh bagi semua. Dia tak boleh tolong semua. Tapi raja-raja tu duduk di bumi Allah, kerajaan Allah. Maka Allah ni terlalu banyak kurniaan yang dia nak bagi. Banyak sangat Tuhan nak bagi. Kenapa sampai dia mempunyai kurniaan yang sangat agung? Lah, kerana langit kan dia punya. Bumi kan dia punya. Jadi Allah Ta'ala boleh, jadi apabila langit dia punya, bumi dia punya, maknanya banyaknya kurniaan Allah. Ya, Allah mempunyai kurniaan yang sangat agung. Jadi macam kita tengok isu sekarang, kita ambil paling mudah lah. Apa kurniaan pemerintah kepada rakyat? Okey, contoh pemerintah memberikan toll free. Contoh kan, nak balik kampung kan, contoh. Pemerintah memberikan kurniaan apa? Toll free kepada rakyat-rakyat untuk balik berhari raya. Tapi tak boleh bagi banyak, free. Sebab itu pun dah makan dekat, dah belanja lebih kurang dekat hampir sedekat 1 juta jugalah. Yang kalau kita baca surat khabar, lepas tu ada 50%. Sangat terhad. 2 hari je boleh bagi. Oh, tak boleh bagi banyak hari. Nanti apa? Bankrupt. Kerajaan. Tetapi Allah tidak sama sekali bagi Allah. Allah mempunyai kurniaan yang sangat agung. Jadi kita tengok pada ayat dia nak lebih faham lagi. Okay, saya ambil ayat yang hujung saya tinggallah ayat yang depan tu sebab ayat ni dia ada lagi depan dia, tapi kita ambil hujung. Allah kata wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha. Sesungguhnya kurniaan Allah itu berada di tangannya. Okey, Allah ada banyak kurniaan. Dia nak bagi manusia sihat, dia boleh bagi semua manusia sihat. Okey. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai kurniaan yang besar. Kat sini. Allah mempunyai kurniaan yang besar. Ini penutup bagi surah Al-Hadid. Salah satu kurniaan Allah apa? Allah bagi besi je. Salah satu kurniaan Allah ada bagi besi. Allah beri sumber hasil. Kurniaan yang besar Allah kurniakan minyak sawit. Contoh. Tak. Sekali Indonesia sekat ekspor minyak sawit, habis dunia. Contoh. Kan? Apa lagi kurniaan yang Allah nak beri kepada hamba-Nya? Allah Ta'ala ni berhak nak berikan malah al-qadar kepada kita. Allah boleh pilih. Sebab dia saja kurniaan di tangan dia. Allah nak bagi kepada kita pahala berbanyak. Allah boleh beri. Semua yang kita dapat ni, semuanya dari Allah. Semua dari Allah. Tak ada satu pun daripada kita. Kurniaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi tuan-tuan dapat belajar apa dekat pembuka dan penutup tu? Apa perkaitan dia? Okey. Pembuka menerangkan tentang seluas mana kerajaan Allah, kuasa pemerintahan Allah. Maka penutup dia menerangkan hasil daripada Allah tu memiliki keluasan pemerintahan dan kerajaannya. Maka Allah itu juga mempunyai kurniaan yang sangat agung. Allah boleh pilih siapa dia nak pilih dekat muka bumi ni jadi rasul, dia boleh pilih. Allah nak pilih bulan mana nak berkat, Allah boleh pilih. Semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Okey. Kita lihat kepada sudut yang kedua. Ni akhir sekali untuk surah Al-Hadid sebelum kita berhenti. Okey, sebab saya janji pagi siang tadi 15 setengah jam kan. Tuan-tuan, ni saya dah lebih dah. Boleh tak sikit lagi tuan-tuan? Saya mau izin kat tuan-tuan ni.
Sebab saya janji setengah jam, saya kena tunaikan setengah jam. Okey, nanti susah janji-janji ni. Nanti Allah akan tanya di hari akhirat. Sebab dalam surah Al-Ma'idah kita dah belajar tentang janji. Okey, boleh kan? Alhamdulillah. Okey, sikit nak habis dah ni. Ni akhir dah ni. Akhir dah. Okey. Okey, kita lihat sudut yang kedua pembukaan surah Al-Hadid. Allah perintah beriman, satu perkara. Lepas tu perintah buktikan iman tu dengan menginfakkan harta, dan Allah menyebut apa balasan yang kamu dapat kalau kamu beriman, kalau kamu infak harta, dan balasan dia apa. Okay. Kita tengok ayat nombor 7. Okay, ingat dia punya kata dia tentang perintah beriman, tapi tak cukup beriman je. Dia kena buktikan iman tu menginfakkan harta. Jadi untuk mengukuhkan perintah ini, maka Allah sebut balasan dia apa kita dapat. Tengok ayat 7. Okey, Allah mengatakan aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Lepas tu kena buat apa? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi, dan belanjakanlah, iaitu infakkanlah sebahagian daripada harta benda yang kamu kuasainya sebagai wakil. Jadi itu dekat pembukaan. Apa balasan yang Allah nak bagi? Allah kata lahum ajrun kabir. Mereka akan mendapat pahala yang besar. Pahala yang besar tu apa? Dalam banyak-banyak pahala, pahala apa yang besar? Iaitu syurga. Okay, dapatkan pembuka dia. Allah sebut tentang apa? Beriman. Beriman sudah pasti kepada Allah dan Rasul. Lepas tu Allah suruh buat apa? Satu lagi. Infakkan harta. Yang harta kita tu bukan kita punya pun. Allah yang punya. Allah minta kita urus dia baik-baik. Gunakan dia sebaik mungkin dekat sini. Okay. Jadi kita tengok kepada penutup dia. Jadi kalau kita tengok dekat penutup ayat nombor 28, iaitu dua ayat terakhir bagi surah Al-Hadid, Allah lengkapkan penutupnya dengan perintah juga. Okay, kalau ayat 7 perintah beriman, dekat sini perintah bertakwa. Ada juga iman. Beriman kepada Rasul. Spesifik Allah sebut. Kalau tadi beriman pada Allah dan Rasul, ni beriman kepada Rasul. Sebab surah Al-Hadid ni kan surah cerita tentang infak harta, jihad. Maka sudah pasti wakil, sudah pasti orang yang kena tolong adalah Rasul. Kerana Rasul lah yang menyebarkan Islam, Rasul lah yang menjadi panglima perang, Rasul lah yang mentadbir negara. Okey, kemudian Allah menerangkan apa balasan yang akan diterima jika kamu bertakwa dan jika kamu beriman kepada para rasulnya. Okey, mari kita baca ayat dia. Okay. Ayat dia Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu birusuli. Wa orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini isu pertama. Lepas tu berimanlah kepada para rasulnya. Okey. So kalau bertakwa, beriman kepada para rasulnya, dapat apa? Allah memberikan kepada kamu 2 kali ganda rahmatnya. Balasan dia. Dapat 2 kali ganda rahmatnya. Apa berkaitan dengan pembuka? Okey, pembuka tadi kan Allah kata kita dapat apa? Kalau kita beriman, kita menginfakkan harta, apa balasan dia? Kita dapat pahala yang besar kan? Ajrun kabir kan? Kita dapat apa? Kita dapat ajrun kabir, pahala yang besar. Pahala yang besar ni sebenarnya syurga. Jadi syurga ni dia berkaitan dengan apa?
Nak masuk syurga perlu apa? Perlu rahmat Allah. Sebab tu dekat ayat ni, dekat penutup, Allah menerangkan dekat penutup tu, macam mana kamu boleh dapat pahala yang besar pada ayat 7. Maka penutupnya kata, sebab Allah tu rahmat dia luas. Bahkan Allah kata apa? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Kamu dapat 2 kali ganda rahmatnya. Rahmat Allah lah kita masuk dalam syurga. Kalau bukan rahmat Allah, kita takkan dapat masuk syurga. Tapi bukan dengan sekadar masuk syurga saja, Allah bagi lagi rahmat-rahmatnya yang lain. Banyak pemberian Allah yang Allah nak berikan kepada kita semua. Jadi kita dapati pembuka dan penutup bagi sudut yang kedua surah Al-Hadid ini, termasuklah sudut pertama dan kedua bagi surah Al-Hadid, kita dapat mengukuhkan tentang tujuan bagi surah Al-Hadid. Sebab apa? Sebab kalau nak korban harta ni bukan senang, tuan-tuan. Hanya orang yang sanggup korban harta ni, nak tolong orang lain ni, orang yang memang hati dia memang ada iman. Lepas tu pula nak berperang, berjihad pula tu. Fikir panjang nak berjihad ni, kalau mati nanti macam mana, ahli keluarga siapa nak jaga. Betul tak? Kalau kita kan fikir panjang tu. Ahli keluarga macam mana, isteri macam mana contoh. Anak-anak macam mana kalau tak ada. Lepas tu infak harta pula. Kan benda tu bukan benda yang sangat berat manusia nak buat. Tetapi apabila kita kata beriman pada Allah, percaya pada janji Allah, Allah nak bagi balasan, dapat pahala yang besar, Allah nak bagi 2 kali rahmatnya, 2 kali ganda rahmatnya. Lepas tu rahmat tu akan tolong kamu di hari akhirat nanti, Allah ampunkan dosa-dosa kamu lagi. Maka sudah pasti kita semua akan menjadi manusia yang akan sanggup berkorban jiwa dan raga demi menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seberingkas pengisian kita pada malam ini untuk 3 surah. InsyaAllah besok kita mulakan pengembaraan kita masuk kepada juzuk yang ke-28. Bermula daripada surah Al-Mujadalah dan akan berakhir dengan surah Tahrim. Tapi kita kena buat 2 sesi juga. 1 sesi waktu pagi, besok insya-Allah kita mulakan pukul 9 pagi. Kemudian kita sambung juga waktu seperti malam ini untuk kita habiskan besok juzuk yang ke-28. Maknanya hari Sabtu kita habiskan juzuk yang ke-28. Hari Ahad kita habiskan juzuk yang ke-29. Hari Isnin, kalau tak ada pengumuman raya, kita habiskan juzuk 30. Itu susunan dia. Lepas tu kita habiskan juga hari ini juzuk yang ke-27. Sebab esok kita nak masuk juzuk yang ke-28. Jadi cantik susunannya. Habis pada hari ke-30, kita pun khatamlah 114 surah yang berada pada 30 juzuk Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberi izin kepada kita, memberi hidayah, memberi rahmat kepada kita untuk kita dapat menyambung kembali pengisian kita pada keesokan harinya. Okey, ada soalan apa-apa? Ada pertanyaan sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ini? Okey, ada. Ada apa-apa nak tambah? Silakan. Okey, kalau ada rakan-rakan yang bertanya kenapa tiada siaran langsung di FB page Akademi Tadabbur seperti yang saya telah kongsi di grup WhatsApp dan juga Telegram, memang saya tak dapat nak masuk buat live. Wallahu a'lam. Tapi rakaman ada. Nanti saya akan kongsikan rakaman dia insya-Allah. Okey, kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah memberkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.